Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9. Hari ini judul materi kita adalah mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Oke, yang pertama yang kita bahas mengenai jujur. Mari berperilaku jujur. Seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataannya. Kejujuran itu sangat erat kaitannya dengan kata hati atau hati nurani tersebut. Bila kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan bohong. Bila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang disebut dengan dusta. Dusta atau berbohong merupakan lawan kata dari jujur. Dan nanti bisa dilihat firman Allah surat Al-Ahzab ayat 70. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah, berkatalah perkataan yang jujur atau yang benar. Orang yang tidak jujur sering melanggar janji Allah dan sumpah palsu. Maka mereka tidak akan dipandang oleh Allah di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat nanti, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka merupakan azab yang pedih. Nah, sekarang apa manfaatnya yang bisa kita peroleh dari sikap jujur itu? Yang pertama, jujur akan melahirkan ketenangan. Orang yang jujur akan tenang dan dipercaya diri karena tidak ada ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, orang yang berbohong akan gelisah dan takut kebohongannya akan terbongkar. Yang kedua, orang yang jujur akan dicintai oleh manusia. Sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran tanpa memandang suku, agama, ras. Orang yang jujur pasti disukai semua manusia. Yang ketiga, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap rezeki yang diperoleh, yang didapat dengan jujur, maka membawa keberkahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, santun. Mari berperilaku santun. Apa dikatakan santun? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Jadi santun itu mencakup dua hal. Yang pertama, santun dalam ucapan, yang kedua, santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya sesungguhnya di dalam diri terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu yang pertama sikap santun dan yang kedua adalah sikap malu. Pergaulan sama pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi sikap santun. Misalnya, menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum sambil tersenyum. Ya. Kemudian menghormati kakak kelas. Kemudian menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka. Nah, terus kalau begitu, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari sikap santun tersebut? Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun dan ditujukannya kepada pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat. Akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak, sehingga akan menambah kesuksesannya. Yang ketiga, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, malu. Mari berperilaku malu. Apa yang dikatakan malu? Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, hina, serta merasa sangat tidak enak hatinya jika melakukan perbuatan dosa.
Jadi rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Mari kita perhatikan hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk salah satu cabang daripada malu pada iman. Lalu, apa manfaat daripada sifat malu yang ada pada diri kita? Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah. Yang kedua, mendorong perbuatan kebaikan. Rasa malu kepada Allah akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 我想要一支擦鞋香。你要擦鞋香干嘛？擦鞋。那一支擦鞋香要多少钱？100元。太贵。不贵，我已经去过批发市场4次了。要专用的箱子、凳子、清洁油、软毛刷，还有10几种鞋油，没有100元是达不到我的要求的。你要求还挺高。我现在有30元，还差70元。行，这70元我给你。不过我有个要求，我这70元给你了之后，咱们就是合伙人，这算是我的投资。我在这个城市要待5天，这5天之内，你要把这70元还给我，还要支付我1块钱的利息，干不干？好。我现在读6年级，每个星期要上3天课，其余几天要放牛、放羊和帮母亲种地。但是我的成绩从来没有滑下过前3名，所以我是最棒的。不错。开张了？对呀。这是你买的擦鞋香啊？我自己做的。自己做的？商场里卖的太贵了，我昨天花了80块钱到商场里买的材料，回家自己做的。还剩20块钱投资款，你先收着。好。作为你的合伙人，我有义务提醒你，这商场里面有个免费的擦鞋器，顾客都免费去里面擦鞋了，干嘛他们要花钱找你来擦鞋呢？我去那边酒店门口摆摊怎么样？对，这是个旅游城市，每天有很多游客要住酒店，他们旅途劳累，第2天肯定要把鞋擦得干干净净的再出门。这酒店门口位置不错。合伙人，你为什么不让我现在就把那1块钱利息还给你呢？我的技术不错的。你这个小家伙鬼得很，你是想给我擦鞋来抵那1块钱的利息吧？是啊。行，那就让你擦。你要是擦得不好，就证明你在说谎，而我投资给了一个不诚实的人，那我的投资就是失败的。你放心，我的水平是最棒的。擦完了。还真不错，我给你写2个字。最棒！你们是游客吗？我们是成都来的。你们要擦鞋吗？这是上国顾客对我的奖赏。最棒！你们要擦鞋的话，我保证把你们的鞋擦得像镜子一样亮。好多钱擦一双？1块钱。小朋友，布鞋可以擦吗？可以，但是布鞋3块钱。今天是第5天，这是15元，刚好够您投资的70元，给您。合伙人，我们合作的非常愉快，我留给你一个纪念品，也是我对你的肯定，我最棒，给你。谢谢合伙人，等我大学毕业了，我去找您。好。张老板，您放心，您的货款
我保证下个月给您汇到。刘行长，我们公司那300万的贷款，您看能不能再缓3个月再还？主任，你通知全体员工，这个月的工资到下个月再发。进来。郑总，有位先生想约您吃饭。你看我现在都焦头烂额了，哪有心情吃饭？他让我把这个交给您。嗯？我留给你一个纪念品，也是我对你的肯定。我最棒。哦。15年不见，长这么大了。是啊，我说过会来找您的。这是一张700万的支票。什么意思？我想投资您的公司，做您的合伙人。15年前是您教会了我如何成为一个合格的合伙人。从那只擦鞋箱开始，我完成了一步又一步的积累。我现在有了自己的3家公司，这700万投给您，我想我有权利得到一份额外的利息。你想要多少利息1块钱。你要把这70元还给我，还要支付我1块钱的利息。70元回报700万元，这应该是我投资生涯中最成功的案例。成功不是你拥有了多少，而是你帮助他人有多少。有多少人因你而成长，又有多少人因你而